Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita kembali ke program Gelombang Ummah Camik Sokmo. Mengikat yang lama, memikat yang baru dengan satu tajuk yang sangat besar, iaitu memperkasakan ummah, memperkasakan Islam, satu perjuangan, sebuah perjuangan. Ya. Jadi pada malam ini rancangan Camik Sokmo menampilkan dua ahli panel yang tidak asing lagi, dua tokoh yang besar yang kita tampilkan pada malam ini untuk memperkatakan tajuk yang telah saya beritahu sebentar tadi. Ya. Jadi panel yang pertama saya perkenalkan. Panel yang pertama iaitu Ustaz Muhammad Ramli Noh. Beliau merupakan bekas yang berhormat Don Tepoh, juga bekas pegawai agama daripada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Terengganu, yang mana pernah menjadi qadi beberapa daerah, juga sebagai pendakwa syar'i. Dan beliau juga saya difahamkan merupakan lepasan pengajian Islam daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, khusus dalam bidang syariah dan juga undang-undang. Saya rasa seorang tokoh yang sangat sesuai lah untuk memperkatakan tentang tajuk kita pada malam ini. Beliau juga merupakan pengerusi Biro Agama UMNO Negeri Terengganu, juga merupakan ketua penerangan bagi UMNO bahagian Kuala Nerus. Manakala bagi panel yang kedua pada malam ini, kita tampilkan seorang tokoh yang hebat juga sebagaimana tokoh yang pertama tadi. Tidak kurangnya, saya rasa kedua-dua tokoh ini mempunyai kredibiliti dan kehebatan yang hampir sama. Sebab itu kita jemput dua orang ini menjadi ahli panel kita pada malam ini sebagai satu usaha bersama untuk memastikan masyarakat Islam kita mengetahui sejauh mana Islam diperkasakan ataupun dilaksanakan di negara kita. Ya. Jadi panel yang kedua ini, Ustaz Rujahan Haji Abdul Rahman, merupakan pegawai agama Badan Perhubungan UMNO Kelantan, pengurusi Warung Pendeta Pendidikan Fakta, Ketua Penerangan UMNO bahagian Pasir Mas. Saya juga kalau melihat daripada sejarah pengalaman pekerjaan Ustaz Rujahan juga, beliau merupakan pegawai khas penyelidik agama kepada Datuk Hassan Harun. Pernah menjadi pensyarah tamadun Islam dan koordinator Hal Ehwal Pelajar Universiti Tun Abdul Razak. Beliau kalau melihat daripada biodata ini, beliau merupakan lulusan daripada pengajian Islam dan bahasa Arab, Usuluddin Tafsir Al-Quran daripada Universiti Al-Azhar Khairah Mesir. Jadi kalau melihat kepada ketokohan dan latar belakang kedua-dua ahli panel ini, saya cukup yakin pada malam ini kita akan dapat memahami dan juga mungkin boleh meninjau bagaimana pelaksanaan pemerkasaan Islam di negara kita sebagai satu perjuangan kepada kita semualah, selain daripada mereka yang berkepentingan untuk memperkasakan Islam di negara kita. Kita juga sebagai rakyat biasa, sebagai pendengar juga harus bersama-sama mereka untuk pastikan Islam itu sentiasa diperkasakan. Jadi kalau kita melihat sejarah negara kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagaimana pengalaman Islam yang terdahulu. Misalnya pada waktu dahulu, kita selalu melihat dalam sejarah pendidikan misalnya, pelajar-pelajar kita, kalau kita tengok ke sekolah dengan berseluar pendek, yang perempuan juga tidak bertudung. Tetapi akhirnya pada hari ini, mereka telah mula berseluar panjang dan juga bertudung lintuk yang sangat elok. Begitu juga kalau kita melihat dari sudut Persekutuan Tanah Melayu. Ini saya bagi sedikit senario lah tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Kalau kita melihat Persekutuan Tanah Melayu dahulu, namanya kemudian ditukarkan kepada nama Malaysia. Kadang-kadang ramai di antara kita yang tak perasan ataupun tak sedar bahawa nama Malaysia itu, kalau sekiranya kita tulis dalam bahasa Jawi dan diterbalikkan, ia menunjukkan maksud Islam. Maksudnya perkataan Malaysia itu sendiri menunjukkan bahawa, dalam Jawi menunjukkan bahawa Malaysia itu bermaksud Islam. Kadang-kadang anak-anak kita terutamanya tidak begitu memahami bahawa perkataan Malaysia itu merupakan keterbalikan dalam Jawi bermaksud Islam. Justru dari sudut tajuk memperkasakan Islam ini, dari sudut pandangan ahli panel yang pertama lah, Ustaz Muhammad Ramli, saya ingat kalau boleh kita teruslah kepada ahli panel untuk memberi sedikit gambaran apakah pandangan berkaitan dengan tajuk kita ini. Silakan Ustaz.
Okay, terima kasih Cikgu Umar Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Moderator kita Cikgu Umar Adam dan rakan panel lah yang duduk jauh nu di Kelantan. Ya, kita secara nombor baru ni Ustaz Rojahan. Ya, saya. Sekarang ni boleh kita, tak semestinya Ustaz Rojahan yang duduk di Kelantan mesti datang ke Terengganu. Walaupun dibuat camek ni UMNO Terengganu, tapi dengan secara begini kita buat secara online, kita dapat bersama. Yang pasti suara saya, suara moderator dan suara Ustaz Rojahan dapat didengar dengan baik. Kita harapkan begitu dari awal hingga akhir Ustaz Rojahan, ya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Bila bercakap tentang soal yang disebutkan oleh moderator kita tadi, tentang soal tajuk memperkasakan Islam, satu perjuangan, sudah tentu bila menyebutkan tentang soal Islam dan perjuangan, dia adalah merupakan suatu perkara yang dikatakan sebagai suatu tanggungjawab, suatu taklif yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kepada setiap kita, kalangan orang Islam. Dan apabila saja disebut tentang tanggungjawab ini, sudah tentu bukan suatu bentuk yang dilihat sebagai semata-mata bebanan. Di sebalik itu, tanggungjawab ini merupakan satu di antara asbab yang akan menghasilkan kepada kita soal pahala. Kita nak dapatkan pahala di sisi Allah. Dan pahala itulah yang juga nanti yang kita harapkan, kita mohon dengan redha Allah di hari kiamat. Dengan pahala itu, dengan izin Allah, hidayah Allah, kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap kalangan kita mesti kena ada satu tanggungjawab. Dan pastinya atas diri sendiri, perlu untuk tegakkan Islam kepada diri sendiri. Moderator Ustaz Cikgu Umar. Paling tidak kita menegakkan Islam dalam diri itu ialah kita melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah. Tanggungjawab. Dalam bentuk tanggungjawab yang wajib. Kita dikatakan kena sembahyang. Itu tanggungjawab yang wajib. Itulah yang dikatakan kita telah pun mendirikan Islam dalam kita. Bahkan banyak lagi yang lain lah. Puasa, zakat, haji dan seumpamanya. Demikian juga tanggungjawab kita kepada orang di bawah. Dalam konteks keluarga. Sebagai seorang suami, tanggungjawabnya adalah untuk menjaga isteri dan anak-anak. Dan menjaga isteri dan anak-anak, tanggungjawab ini bukan satu bebanan. Ini merupakan ruang dan peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk kita mencari beberapa banyak pahala di sisi Allah. Untuk kita sediakan bekalan menuju Allah. Kena bijak ambil peluang. Ya, demikianlah saja. Itu perjuangan. Bila sebut tanggungjawab, mesti ada perjuangan. Kita kena buat. Begitu juga dalam konteks yang lain. Dalam konteks kampung, orang jadi ketua kampung, orang jadi YB, orang jadi menteri, Perdana Menteri, semuanya ada tanggungjawab. Dalam konteks ini, memperkasakan Islam sebenarnya satu tanggungjawab bersama. Satu perjuangan bersama yang perlu dilakukan. Ya. Dan bila disebut tentang, moderator sebutkan tentang soal dilihat dari sudut pandang dalam negara kita, suatu ketika dahulu betul. Seusia saya ini yang sudah pun melampaui 50 tahun lebih ni, kita pernah melalui Cikgu Umar, Ustaz Rojahan, bagaimana kehidupan dalam tahun 70-an dahulu. Ya, masa tu saya baru sangat berbeza. Ya, masa tu saya baru masuk darjah 1 di tahun 70-an. Ya. Memanglah pada masa tu pergi sekolah kita pakai seluar pendek lagi. Pergi sekolah masa tu seluarnya seluar pendek. Ustaz sempat ya. Sempat. Yang pelajar perempuan pula masih lagi pakai yang orang kata skirt tu. Ya, begitu juga di tempat lain. Dianggap sebagai pada masa itu kalau orang perempuan tu pakai selendang tu dikatakan dah macam dah cukup Islamik dah. Itu, ya. Tapi sebenarnya lepas tu semakin lama semakin berubah. Hari ini dulu orang pakai tudung dianggap sebagai satu yang agak
ganjil. Yang tak pakai tudung itu dianggap sebagai sesuatu yang agak biasa. Hari ini yang tak pakai tudung tu nampak duduk dalam kategori yang dianggap minoriti. Sebaliknya. Terbalik. Yang pakai tudung itu lebih majoriti. Inilah sebenarnya kita tidak boleh nafikan seluruh masyarakat, seluruh rakyat dalam negara kita, lebih-lebih lagi yang menghayati bagaimana susul galur sejarah negara kita bergerak satu detik demi satu detik, satu dekad ke satu dekad. Sebenarnya dalam soal Islam ini kita sentiasa menuju ke hadapan. Kita sentiasa terus positif. Kita sentiasa dalam keadaan terus berkembang dengan baik. Tidak ada orang yang boleh menafikan bahawa perkara ini berlaku dan perkembangan ini berlaku bukan dengan begitu mudah. Bukan saja-saja berlaku. Bukan berlaku dalam keadaan tak sengaja. Tetapi semuanya perkara ini berlaku ada kaitan dengan soal perjuangan, soal tanggungjawab, soal tugas, kewajipan yang telah pun dilaksanakan oleh semua pihak. Yang lebih pentingnya ialah yang dikatakan sebagai ulil amri. Pemerintah. Dan sudah tentu bermula semenjak merdeka hinggalah kepada tempoh sekarang ini. Pemerintah yang memerintah negara kita pada sudah tentunya adalah merupakan, kalau saya sebutkan dari sudut politiknya, sebab kita mempunyai kaedah politik, demokrasi secara pilihan raya, semenjak merdeka hingga sekarang, dalam tempoh itu, bahkan yang paling banyaknya, yang paling lama adalah diperintah oleh Kerajaan Barisan Nasional, yang ditunjangi oleh Parti Islam, Parti Orang Melayu, iaitu UMNO. Dan sesungguhnya saya nak sebutkan kepada seluruh yang mendengar, yang menonton pada malam ini. Kalau kita tengok setiap negara yang merdeka dan sebagainya, kebanyakannya mempunyai prinsip, mempunyai dasar tempat berpijak untuk mentadbir dan memerintah negara. Dalam konteks negara kita, yang kita katakan tunjang tempat berpijak pemerintahan negara adalah perlembagaan negara kita. Perlembagaan persekutuan. Ya. Perlembagaan negara kita, perlembagaan persekutuan. Dan saya perhatikan Cikgu Umar, Ustaz Rojahan. Saya kira Ustaz Rojahan pun boleh untuk mungkin turut mengulas. Bila saya katakan bahawa perlembagaan negara kita ini, meskipun ramai yang mentakwilkan dalam konteks kononnya bukan perlembagaan Islam, lebih-lebih lagi dia wujudnya perlembagaan itu melalui yang dikatakan Suruhanjaya Reid, Lord Reid yang menjadi ketuanya. Katanya setengah-setengah orang kata orang yang tukang buat perlembagaan negara pun bukan orang Islam, bukan orang Malaysia. Pengusi dia pun orang Mak Saleh, orang putih. Ya. Jadi poin-poin ini yang kadang-kadang digunakan oleh setengah pihak untuk menafikan bahawa perlembagaan yang ada dalam negara kita hingga saat ini sebagai perlembagaan yang bukan Islamik, sebagai perlembagaan penjajah, sebagai perlembagaan Taghut dan seumpamanya yang pernah dilaungkan sebelum inilah. Yang biasa kita dengar. Sedangkan kadang-kadang kita kena ingat, jangan dianggap bahawa Islam itu hanya ada kepada kita. Hanya ada pada kita mentang-mentang kita Islam ni. Sebab itu suatu sudut fikiran orang Melayu di negara kita, bila kita ni rasakan sebab di majoriti yang Islam dan negara kita adalah orang Melayu, kita melihat orang Cina dianggap sebagai bukan Islam. Sedangkan kadang-kadang orang Cina itu bahkan daripada Cina lebih ramai daripada orang Melayu. Betul. Islam. Jadi jangan kita melihat kerana yang buat perlembagaan itu adalah diketuai oleh Lord Reid, maka kita menganggap dia tidak Islami. Hari ini kalau itu yang menjadi ukurannya, orang melihat, sebab itu yang kita kata orang nak kenal Islam hari ini, kadang-kadang orang tak nak masuk Islam, tak nak kenal Islam, tak nak masuk Islam semata-mata kerana melihat orang Islam yang telatahnya, perangainya. Mana kita sendiri yang yang kita yang kadang-kadang tidak menunjukkan Islam. Tapi kadang-kadang Islam itu ada kepada orang lain. Islam ada kepada orang Eropah, orang putih. Jadi ini. Jadi saya nak sebutkan di sini, Cikgu Omar, bahawa perlembagaan persekutuan itu disusun, dibuat dengan cukup cantik. Istilah yang boleh kita katakan dalam konteks komanya cukup berwasatiyah. Berwasatiyah dalam keadaan yang cukup mengambil kira keseluruhannya. Ya, sebab itu perlembagaan negara kita ini
kalau ikut dengan pelbagai perbincangan, saya difaham 131 memorandum dikeluarkan oleh NGO, pihak Raja-Raja Melayu, 118 persidangan dibuat sebelum wujudnya perlembagaan itu digubal perlembagaan negara kita. Dan perlembagaan negara kita ini telah mengambil kira semua aspek. Mengambil kira semua agama yang ada dalam negara kita. Mengambil kira semua bangsa dan kaum etnik yang ada dalam negara kita. Jadi, sebenarnya, walaupun kita setengah-setengah menganggap bahawa bila sebut Islam, seolah-olahnya perlu dikatakan negara itu Islam, melaksanakan perundangan Islam begini dan sebagainya. Tetapi kita perlu melihat bahawa Islam, memartabatkan Islam ini perlu merangkumi keseluruhannya. Selalu kita dengar istilah-istilah ini, iaitu al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang tinggi mengatasi Islam. Memang benar, tetapi kita perlu faham konsep Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengatasinya. Jangan kita merasa bahawa bila kita ni orang Islam, maka kita lebih hebat daripada orang lain. Ya, itu satu. Yang kedua, bila sebut tentang Islam ini, kita katakan Islam itu syamil, syumul dan kamil. Dia menyeluruh dan sempurna. Ya, sebab itu keseluruhan Islam itu merangkumi semua sekali soal. Sebab itu Islam itu dia ada soal akidah, soal apa bendanya syariat, ibadat dan juga akhlak. Dia merangkumi keseluruhan. Dan saya melihat bila kita teliti dari sudut perlembagaan negara kita, sebenarnya perlembagaan negara kita cukup cantik. Dalam bab Islam pun telah tercatat awal-awal dalam perkara 3 yang menjadi orang kata tunjang kepada pentadbiran negara ini meletakkan Islam itu di tempat yang sehebat-hebatnya. Perkara 3 perlembagaan menyebutkan bahawa Islam adalah agama bagi persekutuan. Dan mana-mana agama yang lain boleh diamalkan dengan aman dan bebas. Dalam arti kata bahawa Islam diletakkan sebagai tunjang. Ya. Demikian juga sebenarnya, kalau saya juga kita perhatikan, Cikgu Omar, perlembagaan Parti UMNO sebagai parti orang Melayu yang awal, yang wujud lebih lama daripada parti-parti yang lain, saya melihat bahawa hampir kebanyakan keseluruhan isi kandungan fasa-fasa dalam perlembagaan UMNO itu hampir menyerupai perlembagaan persekutuan. Nak beritahu betapa ruh yang dibina dalam UMNO, kepimpinan-kepimpinan awal UMNO dalam usaha untuk mewujudkan perlembagaan partinya sendiri, iaitu Parti UMNO, perlembagaan Parti UMNO, sebenarnya mengambil kira apa yang ada dalam isi kandungan perlembagaan persekutuan. Maksudnya ada persamaan. Ya. Sebab itu, dalam perlembagaan UMNO menyebutkan juga mengulangi balik soal Islam sebagai agama negara. Dalam perlembagaan UMNO juga menyebutkan tentang soal hak-hak istimewa orang Melayu yang perlu untuk UMNO jaga. Dalam perlembagaan UMNO juga menyebutkan tentang soal hak raja-raja, keistimewaan raja-raja yang perlu kepada UMNO untuk mempertahankan kedaulatan raja-raja. Begitu jelas. Ya, begitu juga soal Islam. Jadi, sebab itu saya katakan bahawa bila begitu, saya katakan tadi di awal, sebuah negara itu dia akan bergerak dengan baik kalau maknanya dengan adanya perlembagaan. Dan parti yang memerintah pula, dia mentadbir mengikut ruh perlembagaan. Parti itu pula nak memerintah, dia ada perlembagaan, dia ikut. Maka sebab itu daripada awal hingga sekarang, saya katakan bahawa Parti UMNO berjalan dan bergerak mengikut ruh dan nilai-nilai yang ada dalam perlembagaan persekutuan. Kalau boleh saya celah sikitlah Ustaz. Ya. Kalau melihat daripada Ustaz sebut tadi, maksudnya perjuangan ni perlu melibatkan kebersamaan. Ya. Islam ni merentasi semua bangsa. Semua bangsa. Maksudnya bukan tidak semestinya orang Melayu sahaja membuat perlembagaan untuk kita kan. Walaupun bangsa lain, tapi selagi ia baik, kita perlu menerima. Cuma apa yang saya tertarik, apabila Ustaz sebut dalam perlembagaan tadi, maksudnya Islam itu sebagai agama persekutuan. Kemudian negara Malaysia itu sendiri bila diterbalikkan, dia secara jauh ia dilihat sebagai Islam. Ya. Sebab saya melihat dalam perlembagaan UMNO sendiri, perlembagaan UMNO sendiri pun dia ada tulisan Jawi dalam tu. Jadi di situ mungkin kalau boleh sedikit Ustaz boleh perjelaskan sikit relate sebagaimana yang Ustaz sebut tadi. Ustaz tambah sikit. Sebab itu saya katakan tadi, sebab itu UMNO itu tulisan Jawi
dia punya kedudukan keris dan sebagainya, lambang warna, adanya warna hijau, adanya warna merah, semua tu ada makna. Kalau saya nak terangkan ini, yang ambil masa. Cuma nak beritahu bahawa UMNO pun, dia punya logo pun, nampak macam begitu, tetapi itu adalah tulisan Jawi. Dalam konteks pertubuhan kebangsaan Melayu bersatu, berkembar, yang asal. Tapi itu sebenarnya saya terima tu. Yang saya nak sebutkan sikit di sini, moderator, kita nak bagi Ustaz Rul Jahan pula. Dan saya nak katakan bahawa dalam semenjak merdeka dengan perlembagaan kita yang ada, senang saya kata, saya secara terbuka saya katakan bahawa ada dua parti yang lain. Secara dasarnya parti yang ada yang bukan Islam, MIC, MCA, oleh kerana dia bersama dengan UMNO dalam perikatan, dia menerima apa yang ada dalam perlembagaan persekutuan. Kedudukan soal kontrak sosial dan sebagainya, hak raja-raja, hak Islam dan sebagainya. Dia duduk dalam kategori komponen Barisan Nasional. Tetapi yang bergerak bersama dengan parti Barisan Nasional ini, bersama komponennya, ialah ada dua parti lain. Yang parti yang satu, parti orang Melayu, dinamakan Parti Islam Malaysia PAS. Yang kedua, parti yang bukan Melayu, DAP. DAP. Jadi, saya nak sebutkan sini, pada dasarnya, kalau DAP, dia memperjuangkan Malaysia. Dalam maksud bahawa seolah-olahnya ada benda yang tak kena dalam perlembagaan negara. Bila sebut saja Malaysia ni, artinya apa saja hak orang Melayu nak juga sama dengan dia. Islam tak perlu nak jadi agama utama dalam negara. Biar agama sama sahaja. Tidak ada hak-hak istimewa orang Melayu, bangsa Melayu. Jadi, itu kepada DAP, perjuangan dia. Kepada Parti Islam Malaysia pula, PAS, dia ada perjuangan dia, prinsip dia. Perjuangannya dalam arti kata nak menegakkan sebuah negara Islam. Dalam menentukan seolah-olahnya macam perlembagaan yang ada dalam negara kita ini tidak Islami. Tidak mengikut Quran. Kita kena tegakkan Islam apa semua ni. Macam tak betul perlembagaan. Jadi saya nak sebut di sini secara akhirnya, Ustaz Omar dan juga Ustaz Rul Jahan, seolah-olahnya dua parti ini, dia bergerak macam tidak sangat sehaluan dengan perlembagaan negara. Saya dah sebutkan tadi, UMNO, dia bergerak ikut perlembagaan negara, perlembagaan persekutuan. Bahkan saya katakan bahawa perlembagaan UMNO itu sendiri banyak cukup persamaan. Bab agama semua serupa, duplicate saja. Menerima apa yang ada dalam perlembagaan yang telah kita buat lebih awal. Tetapi ada pihak yang tak setuju. Kita tak katakan dia tak setuju sebenarnya, tetapi bila dikatakan Malaysia, artinya ada yang tidak berkenan dalam perlembagaan. Soal hak orang Melayu, raja-raja dan sebagainya Islam. Ada yang satu parti ni pula dia kata tak Islami. Tapi yang jelas saya, yang saya nampak tadi yang jelasnya ialah dari segi related antara perlembagaan dengan apa yang ada dalam parti yang telah lama memerintah, iaitu UMNO. Di situ itu yang saya faham begitulah. Tapi untuk pusingan pertama ni Ustaz, saya rasa penonton pun dah memahami bahawa alhamdulillah, keperluan untuk kita memperkasakan Islam ini adalah keperluan bersama. Bukan hanya kita serahkan kepada ulul amri semata-mata, tetapi kita juga sebagai rakyat perlu bersama-sama untuk memperkasakan Islam sebagai satu perjuangan. Maksudnya setiap orang daripada kita mesti sama-sama berjuang untuk pastikan Islam ini diletakkan di tempat yang betul dan tepat. Cuma kesimpulan yang saya boleh buat daripada Ustaz Ramli sebut tadi, yang berbagi Ustaz Ramli, dia dimaklumkan bahawa perlembagaan bila nak dilaksanakan ke bawah, maka perlu relate dengan ulul amri semasa, pemerintah semasa. Tapi yang pasti daripada sejarah yang telah diceritakan sehinggalah ke hari ini, kita melihat betapa banyaknya perkembangan yang berlaku kepada Islam. Yang mana daripada contoh sekecil-kecil pakaian, sekecil-kecil hanya satu perkataan Malaysia sendiri, ataupun kalau kita tengok hari ini banyak perubahan-perubahan yang berlaku kepada institusi, agensi, bangunan dan sebagainya dari segi memperkasakan Islam. Tapi dalam keadaan sekarang tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para penonton, Ustaz Ramli, saya ingat saya nak kembali kepada Ustaz Rujhan lah. Saya tengok dah agak tak sabar dah Ustaz Rujhan untuk memperincikan fakta-fakta saya. Jadi dalam keadaan sekarang Ustaz, berdasarkan persoalan yang pertama tadi, dalam tempoh penggal selepas PRU 14 tempoh hari,
Berkait dengan asas perlembagaan tadi, negara kita ditadbir oleh pelbagai latar belakang orang politik. Bermula dengan 2 tahun yang pertama yang dilaksanakan diperintah oleh Pakatan Harapan, diikuti oleh Perikatan Nasional dan Kajian Semasa hari ini yang berkonsepkan keluarga Malaysia. Dari situ wujudnya MOU antara pihak kerajaan yang pelbagai latar belakang ini dengan pembangkang termasuknya untuk memastikan negara dapat diurus tadbir dengan baik. Persoalannya, Ustaz Rujahan, saya nak balik kepada panel kita yang kedua. Adakah Islam dapat diperkasakan dengan wujudnya kerjasama dan persefahaman antara pelbagai parti pemerintah yang berbeza pendekatan pada masa kini? Sila Ustaz. Ya, terima kasih Tuan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama sekali terima kasih kepada pihak penganjur, seterusnya kepada Tuan Moderator dan yang berbahagia Ustaz Ramli Ahli Pena yang telah pun mengulas secara detail dan terperinci berkaitan dengan memperkasakan Islam. Sebagaimana tajuk kita hari ini, iaitu memperkasakan Islam sebuah perjuangan. Dalam mukadimah ini, saya lebih tertumpu kepada perjuangan untuk memperkasakan Islam itu dari segi sejarahnya tersendiri, di mana Islam satu agama yang dikatakan ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Agama yang terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang zaman, bersumberkan kepada 4 perkara, iaitu sebagaimana yang kita maklum, Al-Quran, Sunnah dan juga qiyas dan ijma' ulama. Ya, Ustaz. Daripada 4 sumber ini merupakan kekuatan dalam memperjuangkan Islam itu sendiri. Apabila kita melihat wahyu yang pertama diturunkan di Jabal Nur, di mana di Gua Hira inilah bermulanya Islam itu dengan Iqra, bacalah. Kemudian rentetan seterusnya apabila satu arahan dalam surah Al-Muddassir, ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir, di mana qum fa'anzir itulah dikatakan sebagai satu perjuangan yang diarah untuk bangun dan berikanlah peringatan, yakni sebarkanlah kebenaran kepada umat manusia. Jadi mengambil tanggungjawab sebagai perjuangan untuk memperkasa atau mendaulatkan Islam, atau lebih kita panggil sebagai jihad, di mana walaupun ada hukum, sama ada wajib, sunat, harus, makruh atau haram, sebagaimana yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ramli katakan tadi, ia menjadi satu taklif, satu tanggungjawab, di mana kum fa'anzir, iaitu kewajipan seruan jihad untuk memperkasakan Islam. Ianya menjadi suatu perkara yang wajib ke atas setiap individu. Di mana di awal dakwah kita melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mengubah minda masyarakat jahiliyah yang menyembah berhala kepada menyembah Tuhan yang tak dapat dilihat. Satu perkara yang agak sukar untuk dibuat. Biasanya orang Quraisy menyembah berhala. Datang Islam, Rasulullah menceritakan untuk bersaksikan Allah yang satu, yang mana tak dapat dilihat Tuhannya. Rasulullah berusaha untuk nak membawa masyarakat sebagaimana firman Allah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Nak membawa manusia daripada kegelapan kepada cahaya.
Jadi perjuangan ini bukan satu perjuangan yang mudah. Untuk membawa manusia mentauhidkan Allah. Mengatakan keesaan Allah. Mengatakan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanak. Mengatakan Allah itu berada di mana-mana. Sehinggalah rentetan kepada penghijrahan pada 13 September tahun 922 Masihi, baginda Rasulullah berhijrah ke Madinah. Dalam masa 10 tahun berada di Madinah, 13 tahun berada di Mekah, 23 tahun dalam memperkasakan Islam, akhirnya Islam tersebar ke seluruh pelosok dunia. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika. Maknanya, bagaimana Rasul diarah untuk balik menyampaikan ma unzila ilaika, apa yang telah diturunkan kepada kamu daripada segala-galanya, berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan segala-galanya daripada Tuhan untuk umat manusia. Sehingga Islam itu dapat ke seluruh pelosok dunia sehingga hari ini. Dan Islam itu masih kekal berada dalam ya'lu wa la yu'la alai. Sehinggalah setelah 1292 tahun selepas kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 1292 tahun selepas baginda wafat, maka kita melihat pada 3 hari bulan Mac 1924, maka kejatuhan Empire Islam di Turki yang telah meranapkan sistem khilafah. Jadi ke arah pengembangan Islam, walaupun sistem khilafah berakhir, Islam tidak terhenti. Dan kesan kejatuhan Osmaniyah juga tempiasnya datang ke negara kita, di mana kejatuhan Empire Melayu Islam Melaka pada 1511. 1511 sehingga kita mencapai kemerdekaan pada 1957. 1511, 1957, 446 tahun kita berada di bawah penjajahan, yang mana kita tidak dapat berdiri dengan sendirinya dalam menyusun atur negara kita, apatah lagi menegakkan Islam ataupun meletakkan garis-garis Islam sebagaimana yang kita kehendaki. Hari ini 1957, 2021 dah 64 tahun kita merdeka. Sebagaimana yang berbahagia Ustaz Ramli ceritakan tadi, sistem perlembagaan negara kita ialah sistem pentadbiran kerajaan kita ni ialah berasaskan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Tetapi dalam bentuk pelaksanaan memperkasakan Islam di bumi Malaysia, di tanah Melayu ini, kita melihat pada Kongres Melayu yang pertama, di mana 41 NGO Islam hadir dan akhirnya tertubuh pada tahun 1946 satu gabungan Melayu yang dipanggil sebagai Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu atau UMNO. Kemudian Yang Mulia Tengku telah meletakkan asas Islam dalam pentadbiran. Dan ini kita melihat jarang diketahui oleh ramai. Yang mana pada tarikh 24 September 1956 dalam laporan The Straits Times, di mana Melayu berhimpun 7,000 orang Melayu yang berhimpun di Kota Baru memberi usul supaya meletakkan Islam dalam perlembagaan. Maknanya UMNO mengusulkan Islam kepada Suruhanjaya RIK. Ya, sebagaimana diulas oleh yang berbahagia Ustaz Ramli sekejap tadi, yang Suruhanjaya RIK ini dikuasai, dipelopori oleh bukan Islam. Tetapi UMNO telah mengusulkan, dan Suruhanjaya RIK ini bukan ditulis di negara kita, ianya ditulis di Rom, Itali. Tetapi hasil perjuangan, keberjayaan, matlamat, tanggungjawab, kesedaran meletakkan Islam ya'lu wa la yu'la alai,
Maka sampai kepada malam ini termaktub dalam perkara 3/1 dalam Perlembagaan Malaysia, Islam agama bagi persekutuan. Walau bagaimanapun, agama-agama lain tidak dinafikan dan boleh diamalkan dengan aman damai di mana-mana bahagian persekutuan. Dan perkara 37/1 yang meletakkan sumpah ketua negara yang dikatakan ulil amri, ketua negara, iaitu yang di-Pertuan Agong dengan lafaz wallahi wabillahi watallahi menjunjung kedaulatan Islam, menjaga perlembagaan dan memelihara perlembagaan. Dan yang uniknya, perlembagaan negara kita hari ini yang mungkin tidak ada di negara lain, iaitu kesinambungan bangsa dengan agama. Yang mana tafsiran Melayu dalam perkara 160/2 meletakkan makna Melayu itu ialah seseorang yang menganut agama Islam. Maknanya prasyarat yang pertama mesti beragama Islam, bercakap Melayu dan mengamalkan adat budaya Melayu. Maksudnya bila Melayu dengan kata lain dalam negara kita ini dia adalah Islam. Maksudnya agama bangsa. Sebab itu Baginda Sultan Selangor pernah bertitah supaya rakyat Malaysia, pemimpin atau siapa sahaja mesti pertahankan Melayu dan Islam. Pertahankan bangsa yang disabitkan dengan agama dan Islam sebagai agama bagi persekutuan ataupun negara kita. Jadi secara umumnya perlembagaan yang ada pada hari ini menjaga kedaulatan Islam yang kita panggil sebagai ad-dinud daulah. Ad-dinun ad-daulah. Maka apabila perkara ini dilihat dan dilaksanakan, maka 5 objektif syarak, iaitu prinsip asas dalam pentadbiran dapat dilaksanakan sebagaimana hifzuddin, menjaga agama. Sebagaimana menjaga nyawa. Sebagaimana menjaga akal, keturunan dan juga harta. Maka institusi-institusi untuk menjaga nyawa, untuk menjaga agama, menjaga akal, pendidikan, institusi keturunan dan menjaga harta benda, keselamatan harta benda diwujudkan. Sampailah kepada hari ini dan semua ini berlaku. Apa yang saya cakap ini semuanya berlaku 60 tahun yang lalu di bawah ataupun di zaman pentadbiran Kerajaan Barisan Nasional. Soalan moderator kepada saya, apakah dengan gabungan realiti politik semasa hari ini, daripada kerajaan 22 bulan kepada kerajaan 17 bulan dan kerajaan yang ada pada hari ini, dengan gabungan dan kita melihat gabungan Melayu terbesar daripada parti-parti pembangkang dan parti-parti kerajaan menjumlahkan orang Islam Melayu dalam parlimen hampir 87 orang daripada parti-parti yang besar seperti UMNO, PAS dan juga Parti Bersatu. Maka pada saya, apakah Islam dapat dipertahankan atau tidak? Itu bukan persoalan. Persoalannya ialah kepada pemimpin-pemimpin ini, kepada ahli-ahli parlimen ini. Kalau dahulu ada satu kumpulan bercakap dengan menyatakan bahawasanya itu tidak betul, ini tidak betul, maka hari inilah masanya untuk diperbetulkan apa yang dilakukan selama ini tidak betul, kerana kamu sebagai ahli parlimen sudah pun berada bersama-sama kabinet yang ada pada. Maka untuk memperkasakan Islam pada hari ini sebenarnya lebih mudah, lebih jelas. Kecuali gabungan ini ada matlamat dan niat tertentu yang tidak menjuruskan kepada nak meletakkan Islam itu ya'lu wala yu'la alaih. Dan kesannya kita telah lihat sebagaimana 22 bulan yang lalu apabila golongan yang minoriti, apabila Tun Dr. Mahathir mendapat 139 kerusi
dan daripada Parti Bersatu dilantik sebagai Perdana Menteri, maka Parti DAP yang mempunyai bilangan ahli 41 orang, boleh kita katakan menguasai kerajaan Pakatan Harapan waktu itu. Dan ini diakui oleh Tun Dr. Mahathir. Peranan DAP penting. DAP kawal saya. Dan kita melihat apa yang berlaku, sebagaimana telah disebut sekejap tadi oleh yang berbahagia panel yang pertama, Al-Fadhil Ustaz Ramli, DAP berprinsip Malaysia. Dan bila prinsip ini diketengahkan, kita melihat ancaman kedaulatan perlembagaan pasti akan berlaku. Contoh yang paling jelas, 5 hari selepas Pakatan Harapan menang, apa yang berlaku? 3,075 orang guru-guru agama diberhentikan secara total. Mempersoalkan negara Islam, mendoakan supaya Malaysia menjadi sebuah negara Islam sebagaimana dilaporkan oleh Encik Razali Rahman. Dan kita melihat nak meletakkan Kristian sebagai agama rasmi. Bagaimana buku-buku ditulis oleh mantan Speaker Don Selangor, oleh Hannah Yeoh berkaitan dengan becoming Hannah. Dan jelas bagaimana DAP menolak hudud, menolak RUU 355. Dan banyak perkara-perkara yang berkaitan Islam sudah dicerobohi dan dinodai. Bagaimana isu laman salib di malam hari di Pulau Pinang yang tak pernah berlaku sebelum pada ini, sehingga campur tangan Mufti Pulau Pinang untuk minta kerajaan DAP selesaikan tentang isu salib. Dan banyak lagi perkara-perkara berkaitan dengan mahu umat Islam hormati hak untuk murtad, penggunaan kalimah Allah, nak gugurkan perkataan status agama Islam dalam kad pengenalan, nak hapuskan bangsa Melayu. Jadi semua yang diceritakan ini kita telah melihat. Kita boleh bezakan 60 tahun kerajaan di bawah Barisan Nasional, 22 bulan kerajaan Pakatan Harapan dan 17 bulan Perikatan Nasional. Kerajaan yang ada pada hari ini kita belum tentu lagi kerana masih lagi belum sampai 100 hari. Jadi memorandum persefahaman yang ditandatangani oleh kerajaan yang ada hari ini tidak membabitkan berkaitan dengan hal-hal keagamaan, kerana apabila kita melihat krisis kepimpinan yang ada pada hari ini, di mana pihak Pakatan Harapan dari segi jumlah ahli parlimen, yang mana Islam atau Muslim 33 orang dan non-Muslim 59 orang. Sudah tentu yang non-Muslim menguasai yang Islam. Tetapi oleh kerana Perdana Menteri hari ini seorang yang beragama Islam daripada Parti UMNO, dan memorandum persefahaman pun menjuruskan kepada 5 perkara, lebih kepada pemerkasaan untuk memerangi pandemik COVID, transformasi pentadbiran, pembaharuan parlimen, kebebasan institusi kehakiman, perjanjian Malaysia MA63 dan pembentukan jawatan kuasa pemandu. Jadi lebih terfokus kepada hal-hal pentadbiran, dan kita mengharapkan dengan gabungan parti-parti Melayu Islam terbesar yang ada dalam kajian hari ini, maka Islam dapat dikekalkan di julang martabatnya sebagaimana pemerintahan 60 tahun yang lepas. Wallahu a'lam, Tuan Moderator. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Rujahan, panel kita yang kedua. Saya sebenarnya tertarik banyak perkara yang disebut oleh Ustaz Rujahan tadi, terutamanya apabila dikisahkan tentang perkara-perkara yang berlaku yang menyebabkan terganggunya pemerkasaan Islam. Sebagaimana video-video gambaran carta yang ditunjukkan oleh Ustaz Rujahan tadi. Tapi apa yang kita faham daripada penceritaan panel kita yang kedua, memang betul lah saya kata, memang tepat dengan orang yang kita jemput pada malam ini dengan kemahiran beliau. Yang pertama, saya ingat kita jelas bahawa berlakunya pemerkasaan Islam di negara kita kerana puncanya usul yang dibuat oleh Ustaz Ramli, usul yang dibuat oleh UMNO satu masa dulu. Itu sangat jelas. Ya Ustaz Rujahan ya. Yang kedua, saya melihat dari sudut sebelum ini, dalam tempoh 60 tahun ditadbir oleh pentadbir yang dahulu,
pelbagai suara yang menyatakan ini yang tak betul, itu yang tak kena, ini yang mungkin tidak sempurna. Jadi sudah sampai masanya apabila kita mempunyai pimpinan ataupun ahli parlimen yang majoritinya Islam, sepatutnya inilah waktunya. Justru saya nak balik kepada Ustaz Ramli lah berkait dengan perincian yang dibuat oleh Ustaz Rujahan tadi, daripada yang disebut oleh Ustaz Rujahan juga bahawa wujudnya usul RUU 355. Saya ingat tadi saya terpandang semasa Ustaz Rujahan buat penerangan tadi. Selain itu wujudnya juga cadangan dulu hukum hudud saya, hukum hudud. Kemudian hal ini dilihat mempunyai perkaitan langsung dengan perundangan. Itu yang saya nak sebutnya. Daripada cerita Ustaz Rujahan dengan apa yang dilihat yang sering disebut pada waktu sebelum-sebelum ini dengan timbulnya isu hukum hudud RUU 355 yang dibawa dalam persidangan Dewan Rakyat pada tahun 2016 kalau tak silap saya. Jadi saya nak pulangkan balik kepada panel kita yang pertama yang berbagi Ustaz Ramli, mungkin boleh beri sedikit perincian. Sila Ustaz. Okay, terima kasih Cikgu Umar. Terima kasih Ustaz Rujahan. Saya seronok juga tengok tadi slide-slide tu begitu menarik. Lebih fokus kepada kita dan ini merupakan satu orang kata kita mengambil kesempatan dengan teknologi yang ada dan program Camek ni nampak lebih real, lebih ke depan dalam mengutarakan isu-isu melalui sudut pandang yang seumpama ini. Jadi Cikgu Umar dan seluruh warga yang menonton Camek Sokmo ni, bila sebenarnya apa yang saya sebut dari awal yang disebut oleh Ustaz Rujahan sebenarnya kait-mengait dan kesinambungan dia wujud. Dan apa yang saya nak sebutkan ini masih dalam bentuk kesinambungan sebab kita bercakap tentang soal memperkasakan Islam dalam konteks di negara kita ini. Dan sebelum itu saya nak mengatakan bahawa pada dasarnya seperti mana keterangan yang penjelasan Ustaz Rujahan dan saya sebutkan awal, kita bermula daripada sebelum merdeka hingga kini, kita sentiasa berkembang ke depan. Sebab dalam soal Islam itu dari segi bab pentadbiran, agensi-agensi, nanti mungkin Ustaz Rujahan akan tambah, kita ada JAKIM, kita ada YADIM, kita ada YAPIM, TWIKIM, dan sebagainya. Kemudian dari segi pendidikan, kita ada program KAFA, PAFA, pendidikan Islam di sekolah rendah, sekolah menengah, di peringkat universiti, jadi silibus utama antaranya. Begitu juga dalam konteks ekonomi. Kita ada sistem perbankan Islam, tabung haji, bank Islam, takaful Islam dan sebagainya. Kita dalam soal menyebarkan dakwah dan syiar Islam. Berdasarkan perlembagaan negara kita yang ada, maka Islam itu disebarkan dalam bentuk dakwah, masjid, bantuan masjid, bina masjid, Imam Bilal ada elangnya, Tok Sia ada elangnya, guru kafar, guru takmir masjid. Ini merupakan langkah-langkah memperkasakan Islam. Telah kita ambil dalam bentuk yang kamil, yang menyeluruh. Begitu juga mungkin yang timbul persoalannya ialah persoalan undang-undang. Yang inilah yang kadang-kadang cukup mengelirukan kita. Yang inilah juga yang kadang-kadang menjadi sebagai suatu political issue. Yang dipolitikkan. Pada masa yang sama untuk mendapat political mileage. Betul. Bila kita ini orang kata dalam konteks pilihan raya ada parti-parti, memang kita nak carikan kelebihan isu kepada kita. Maka sudah tentu kat mana yang dilihat sebagai kurang, mungkin dikatakan dalam konteks lakunanya, maka di situlah digunakan sebagai isu untuk mencari tempat perhatian kepada masyarakat, mengambil kepada peluang. rakyat, kepada pengundi sebagai contoh. Maka kita tak nafikan Cikgu Omar bahawa persoalan yang ada dalam negara kita ini yang kadang-kadang lebih disifatkan oleh orang sebagai kita ni tak Islam, ada beberapa perkara, ada beberapa isu. Yang pertama, soal perundangan. Yang dikaitkan juga perlembagaan yang mungkin seperti tidak Islami, dikatakan awal. Yang kedua, isu-isu yang lain seperti isu soal lesen judi arak. Ini dibesarkan isu ini. Yang daripada dulu. Yang ketiganya, isu kedudukan mahkamah.
Mahkamah syariah dengan mahkamah sivil dilihat sebagai tidak setara. Mahkamah sivil dilihat lebih hebat, lebih tinggi, lebih kingdom dia punya kuasanya. Mahkamah syariah ini dilihat duduk di bawah. Isu yang berikutnya ialah isu melibatkan pusat-pusat hiburan. Ini yang saya katakan political issue. Pusat hiburan. Adanya kelab malam dan sebagainya. Yang dijadikan isu dalam konteks kononnya inikah Islam. Ya, kerajaan yang ada mentadbir ni Islam ke kalau pusat hiburan? Maka orang yang dengar pun rasa tak Islam. Patutnya tak ada pusat-pusat ini. Dan isu yang juga digembar-gemburkan berkaitan dengan soal Islam ini antaranya ialah isu murtad. Ya, soal orang yang Islam keluar Islam. Dan tidak kurang juga soal isu yang berkaitan dengan soal jati diri, soal orang kata kalau penjawat awal, menteri dan sebagainya, soal-soal orang kata rasuah dan salah guna kuasa. Jadi saya kira kalau kita ambil dari segi soal pentadbiran dan lain, semua dah soal-soal memperkasakan Islam itu cukup hebat dah. Tapi bila ada 2, 3, 4 isu ini dilihat sebagai kita ini tidak Islam. Jadi sudah tentu persepsi saya. Ya, persepsi. Sudah tentu alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun kita katakan bermula asalnya dengan langkah syaratan, ya, berlakunya perubahan kepimpinan dalam negara kita, daripada Pakatan Harapan yang 22 bulan memerintah, sebagaimana Ustaz Ujahan sebutkan tadi, pergi kepada Perikatan Nasional, kemudian sekarang ini naik pula dalam konteks kerajaan keluarga Malaysia. Ya, keluarga Malaysia. Jadi sebenarnya dalam kerajaan keluarga Malaysia inilah hasil daripada Perikatan Nasional juga, kita melihat sebagai satu cantuman gabungan daripada parti-parti Melayu, orang-orang Islam, wakil-wakil rakyat, ahli parlimen yang merupakan orang-orang Melayu, orang Islam. Yang datang daripada UMNO, datang daripada PAS, datang daripada Bersatu, sebagai contoh dalam konteks di Semenanjung ini, 3 parti yang utama, orang Islam belaka. Jadi sebenarnya saya nak katakan bahawa Allah telah takdirkan negara kita sekarang ini telah pun ditadbir oleh pelbagai pihak yang beragama Islam untuk duduk bersama mentadbir negara. Yang satu ketika dahulu ada pihak yang mengatakan begini, tak Islam, begini perlembagaan, hudud tak boleh buat dan sebagainya. Sekarang alhamdulillah, ya, wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin PAS sudah bersama dengan kerajaan. Sudah tentu ini sampai masa dah. Sampai masa dah sebenarnya kalau yang disebutkan sebelum ini soal undang-undang tu diperbesarkan. Soal undang-undang itulah yang menyebabkan kadang-kadang dahulu kita ni bertelagah, Cikgu Umar. Dengan undang-undang yang kononnya tidak dilaksanakan undang-undang Islam ini, hudud dan sebagainya, menyebabkan ada orang yang boleh kafirkan orang. Dengan soal ini ada orang yang berpisah laki bini. Dengan ada soal ini ada orang yang tidak makan sembelihan orang ini dan sebagainya. Dengan persoalan ini, soal undang-undang, soal hukum ini, hudud dan sebagainya tidak dilaksanakan. Orang sembahyang dikatakan sembahyang 2 imam, tak sah nak sembahyang di sini, timbul pelbagai tu. Alhamdulillah Allah takdirkan dengan kerajaan keluarga Malaysia ini, yang ini ada bersama. Nah, ini masanya. Peluang ya, Peluang. Okey, sebagai contohnya, saya nak kaitkan dengan soal RUU 355. Kita perlu beri kefahaman bahawa RUU 355 ini merupakan suatu proses untuk kita meningkatkan soal kedudukan penghukuman dalam mahkamah syariah dari segi undang-undang syariah. Sebab itu sebelum ini kalau enactment takzir di mahkamah syariah seluruh negeri, dari segi jenayahnya, hukumannya yang pertama, kalau dendanya tidak melebihi RM5,000. Ya, kena ke bawah RM5,000. Tak banyak, sikit je. Ya. Kalau penjara hanya tidak melebihi 3 tahun sahaja. Maksudnya nampak mudah. Ya. Kalau sebat, dalam undang-undang syariah ada hukuman sebatan. Tapi nak sebat pun hanya setakat 6 sebatan sahaja. Jadi tujuannya dibawa RUU 55, saya ingat RUU 55 ni sebenarnya dibawa pada tahun 2016 di dalam parlimen. Di mana
yang dibawa oleh Datuk Ustaz Seri Haji Abdul Hadi Awang, Ya, ya. Presiden PAS. Ya, tuan. Dan RUU 355 dibawa pada 26 hari bulan 5 2016 ini merupakan sebagai suatu, orang kata, RUU persendirian. Yang sejarah dalam perlembagaan negara kita semenjak merdeka, Dewan Rakyat tak pernah lagi menerima usul RUU persendirian. Tapi atas nama untuk meminda kedudukan ini, kerajaan pada masa itu, belum Pakatan Harapan lagi, Badan Barisan Nasional, telah memberi peluang kepada Presiden PAS untuk membawa RUU 355. Tapi dia bersifat persendirian. Bila RUU ini dibawa sebagai persendirian bukan daripada kerajaan, prosesnya agak lambat. Tetapi kita tahu bahawa 3 kali dibuat pindaan 2016 tersebut hingga sekarang tak ada apa-apa lagi. Jadi saya katakan sekarang ini memang cantik RUU 355 ni, Goma. Pertama, tujuannya supaya daripada RM5,000 nak dinaikkan dendanya maksimum RM100,000 ringgit. RM100,000. Bukan sikit tu. Banyak tu. Yang kedua, daripada 3 tahun penjara kepada 30 tahun penjara. Pemberatan hukuman. Pemberatan hukuman. Ini RUU 35 kendak dan dasar. Ya. Yang ketiganya, daripada 6 kali sebatan kepada 100 kali sebatan. Dalam maksud, kalau nak laksanakan undang-undang hudud, boleh. Dalam 2-3 perkara lah. Sebagai contoh soal untuk menyebat sebatan kepada orang berzina yang bukannya suami isteri, yang belum kahwin, maka boleh lakukan itu sebenarnya. Terutama dalam situasi pemimpin kita agama Islam, majoriti Islam ni. Ya. Jadi nak beritahu Cikgu Umar bahawa kalau dulu undang-undang tu undang-undang persendirian dibawa oleh pembangkang, bukan menteri, sebagai ahli parlimen biasa. Sekarang ini saya katakan bahawa PAS sudah menjadi kerajaan. Direct saya kata. Peluang untuk dia. Peluang. Dan yang lebih hebatnya, tidak pernah kita terfikir bahawa tampuk menteri di Jabatan Perdana Menteri dan tampuk timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri, hal ehwal agama dalam negara kita ini diterajui oleh kedua-duanya adalah MP daripada PAS. Senior saya, Senator Ustaz Idris Ahmad, bersama saya di Kolej Islam dan juga UKM, bahkan pernah menjadi nakib kepada saya, nakib usrah. Cuma saya ni agak liar sedikit. Yang kedua, timbalan menteri yang berhormat Ustaz Marzuki. Mazuk. Dua-duanya pemimpin PAS. Jadi sekarang inilah peluangnya. Kena buktikan. Ya? Buktikan. Ini peluangnya. Kalau boleh dulu Presiden PAS itu bawa RUU sebagai RUU persendirian, dia lebih hebat lagi kalau dibawa oleh menteri. Bila bawa menteri, sekali saja bawa, dia sudah menjadi bacaan kali pertama. Jadi kena bersungguh dalam bab ni. Apatah lagi bagi pihak kerajaan. Ya. Itu juga sebenarnya dalam bab yang saya katakan begitu. Sebab saya selalu mengatakan dalam satu, saya kata, dulu di Padang Merbuk itu, rumput-rumput yang ada di Padang Merbuk itu, meskipun dia itu mati dipijak oleh ribuan orang berkumpul yang memakai baju purple, menuntut RUU 355, sebenarnya hari ini, saya nak katakan bahawa rumput di Padang Merbuk itu tetap merayu dan merindui, datanglah berkumpul semula supaya RUU 355 ini dapat diperhidupkan, dilaksanakan dan sebagainya. Ya, ini yang saya katakan tentang persoalan undang-undang, dan saya katakan dalam sebab itu peluang ini Allah berikan. Allah berikan, dan sudah tentu tidak timbul soal nak bercakap lepas ini. Ialah kita tahu bahawa hudud Ustaz Rojahan di Kelantan, enakmen jenayah syariah 2/1993. Berapa lama dah Ustaz Rojahan? Rasanya dah angkat 30 tahun dah kan? Ya, hampir 30 tahun lebih dah. Ya, di Terengganu, enakmen kesalahan jenayah syariah hudud dan kisah Terengganu 2002. Jadi kalau boleh, maksudnya selama ini disebutkan bahawa kita taklah boleh laksana kerana kerajaan pusat tidak benarkan, Ustaz Rojahan. Tak boleh dah apa semua begini. Begini. Sekarang kerajaan pusat itulah juga sebenarnya. Jadi ini peluangnya. Peluangnya untuk insya-Allah kita sebenarnya kita bersamalah Ustaz Rojahan. Sebenarnya sebelum ini UMNO bukannya menolak.
UMNO dia ada dalil, dia kata sebab kita masyarakat majmuk, kita tak ni banyak lagi soal mahkamah syariah, undang-undang kita tak sempurna, masyarakat kita begini-begini. Dalil kita ini bukan pendalihan. Kita nak memberitahu ini suasana yang ada dalam negara kita. Tapi kalau hari ini dengan keadaan kita, maknanya kita sudah buat ada bersama, PAS pun ada, jangan ada dalil-dalil yang lain lagi. Dalil-dalil yang lain lagi. Jangan ada lagi dalil-dalil mengatakan takkan lari gunung dikejar. Tak perlu ada lagi. Tak perlu apa semua. Sebab kita yang bercakap benda tu dulu. Kita yang melaungkan, kita yang minta, kita yang kata begini. Pada UMNO kita bukan menolak, tapi kita rasa kita tak mampu nak buat. Orang yang kata dia nak buat ini, dia sudah duduk beritampuk itu, maka silakan. Kuasa sudah diberi. Ya, insya-Allah kita bantu. Kita orang Islam. Tanggungjawab kita, Ustaz Rejahan. Kita berjuang bersama tanggungjawab. Kalau dah dia ada, dia nak buat, kita tolong. Dulu kita kata kita tak boleh buat, kita kata kita tak mampu. Tapi orang yang kata kita tak buat dulu, dia kata kita tak nak buat. Sekarang orang yang kata dia nak buat itu, dia sudah ada kuasa. Maka buatlah. Ya, Ustaz. Kita akan bersama, insya-Allah. Ini peluang yang terbaik. Bahkan insya-Allah, hudud di Terengganu, hudud di Kelantan boleh dilaksanakan. Jadi janganlah ada pendalihan-pendalihan yang lain. Kita maka ada sebut soal undang-undang ini perkara yang akhir sekali. Ini yang saya katakan Ustaz Rojahan. Dulu perkara ini tak pernah dikatakan soal akhir sekali. Sering dikatakan bahawa orang yang diberi kuasa tak ada dalihan mesti kena buat. Maka hari ini timbul. Jangan ada lagi kekangan dan sebagainya. Ya, itu yang saya katakan. Sebab pasal apa saya keluar begitu? Sifat dan sikap beginilah yang memecah belahkan kita dulu. Kita keliru. Seolah-olahnya kerajaan yang dulu memang tak nak pada Islam. Kita bukan tak nak, tapi kita katakan bahawa kita ada ikut saluran dia step by step. Bahkan alhamdulillah hingga kini Mahkamah Syariah kita sudah pun duduk di tahap yang okey. Bahkan saya cukup yakin, saya kawan-kawan saya Cikgu Umar, Ustaz Rejahan, hakim-hakim, ketua hakim syar'i, ketua hakim syar'i Terengganu, Yang Ma'arif Wan Zakri, kawan saya, satu pengajian dengan saya, satu batch dengan saya. Ketua hakim Pulau Pinang, Abdul Karim Wahab, senior saya, satu batch dengan Ustaz Idris. Maknanya kita dah lihat bukti tokoh-tokoh untuk pemerkasaan tu kan. Satu batch ni, satu tim forum bahas Piala Perdana Menteri. Ustaz Idris dengan Wahid Abdul Karim. Kalau Islam jadi Johan. Lawan di Sekolah Menengah Sains Keluan. Di mana panel pertama, pembahasan pertama Sekolah Sains Keluan adalah Datuk Seri Ahmad Maslam. Itu saya nak beritahu rekod. Hakim Negeri Sembilan, kawan saya. Ketua hakim hakim Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Datuk Dr. Naim, adik saya. Jadi nak beritahu bahawa sekarang ni mereka sudah pun ada anak-anak murid kepada almarhum Profesor Ahmad Ibrahim, Profesor Mahmud Saidum. Ini anak-anak yang lahir. Kerajaan yang dulu buat begini, kita katakan kita pada masa tu kita tak cukup, kita tak mampu, kita perlu buat banyak benda. Kita gerakkan pembangunan Islam, kita gerakkan mahkamah syariah tinggi dan sebagainya. Sekarang saya katakan bahawa sudah pun cukup. Boleh. Maka laksanakanlah, buatlah yang terbaik. Kepada saya harapkan sangat, saya sebut ni mungkin bawalah, yang lain mungkin diwairalkan. Saya minta, wahai kekanda saya Senator Ustaz Idris Ahmad yang sudah berada di persada menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Tugas enta sekarang. Tugas enta sekarang sebagai nakib usrah ana dulu, teruskan bawa isu ini. Kita sebut Ustaz Igoma. Kalau sebut Ustaz Idris, siapa yang tak kenal? Betul. Paling lantang Ustaz Rojahan. Idris Ahmad. Paling lantang bercakap ni tentang soal perundangan, soal korupsi dan sebagainya ni. Jadi sekarang dah duduk menjadi menteri. Buatlah. Tuhan dah bagi kuasa. Kerusi sudah diberi. Segi sudah ada. Jangan pula kata ini. Kita tak naklah begitu. Buat yang terbaik.
Saya ingat Peraturan jalan raya pun ikut peraturan, jangan pengen potong-potong gitu je. saya rasa Biarlah pakai wildfire pun, jangan potong-potong orang itu, rosak orang di depan. saya rasa kita jelas lah kok dengan apa yang Terima diterangkan oleh kasih, Ustaz Ramli ya. Cikgu Umar. Terima kasih yang berbahagia Ustaz Okey. Ramli. Jadi saya ingat rentetan daripada cerita yang dibawa oleh Ustaz Ramli tadi. Saya pun bila sesekali melihat jam pun masa pun mungkin tidak panjang dah Ustaz Rujang ya. Tapi walau bagaimanapun saya masih lagi sangat berminat untuk mendengar penjelasan Ustaz Rujang tentang satu dua perkara. Rentetan masih lagi daripada apa yang Ustaz Ramli sebut tadi, tetapi sedikit berbeza iaitu terbitan. Kalau tadi Ustaz Ramli banyak bercakap tentang perundangan, perlembagaan dan sebagainya. Jadi daripada agensi-agensi yang daripada apa yang dibuat oleh kerajaan itu, wujudnya Ustaz Rujang ya, wujudnya agensi rasmi berkaitan dengan Islam. Ini saya nak sebut sekali lagi apa yang disebut oleh Ustaz Ramli tadi, iaitu JAKIM, Jabatan Haiwan Agama Negeri, Radio IKIM, TV Al-Hijrah dan sebagainya. Banyak program-program Islamik yang telah diatur kalau kita tengok, seperti sambutan Ma'al Hijrah, Quran Hawa, sambutan Maulidur Rasul dan seumpamanya. Dia persoalannya, saya nak minta sedikit pandangan daripada Ustaz Rujahan. Bagaimana Ustaz melihat kejayaan kerajaan yang ada hari ini dalam membangunkan dan memperkasakan Islam menerusi program-program yang saya sebut tadi, memberi kesan kepada orang Melayu dan pembangunan Islam itu sendiri. Sila Ustaz. Ya, terima kasih Tuan Moderator. Berkaitan dengan agensi-agensi yang wujud pada hari ini dalam memperkasakan Islam dalam pelbagai bentuk, sama ada secara manual ataupun secara digital. Saya melihat dari segi pendekatan kerajaan yang ada pada hari ini, masih pada ini pandangan peribadi saya, masih lagi di tahap yang permulaan. Kerana apa yang ada pada hari ini adalah rentetan daripada 60 tahun yang lepas. Dan kita melihat sebagaimana yang ditegaskan pada awal tadi, perlembagaan yang ada pada negara kita hari ini ialah menjaga kedaulatan Islam yang kita panggil sebagai ad-dinud daulah, iaitu agama dan negara yang tak dapat dipisahkan. Jadi dalam menegakkan 5 maqasid syar'iyah, sama ada pendekatan dakwah manual ataupun digital, ataupun apa jualah, sama ada TV hijrah, TV apa sekalipun, apapun mesti tidak dapat tidak bergariskan kepada 5 maqasid, iaitu nak menjaga agama, menjaga nyawa, akal keturunan dan juga menjaga harta. Dan pemerkasaan Islam ini kita telah lihat bagaimana manhaj Malaysia, yang saya gelarkan sebagai manhaj Malaysia dalam melaksanakan maqasiduddin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menegaskan bahawasanya manusia ini dijadikan berpuak-puak. Tak dapat tidak, kita kena hidup dalam satu keluarga yang berbagai bangsa, berbagai agama. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa khalaqnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Maknanya syu'uban wa qabaila, puak-puak dan kabilah-kabilah yang tertentu untuk kamu saling kenal mengenali di antara satu sama lain. Dan apa yang berlaku hari ini kita melihat mempertahankan prinsip at-ta'ayush, maknanya hidup dalam suasana keluarga yang pelbagai bangsa ini hormat menghormati sudah pun terdapat di dalam ajaran Islam dan termaktub pada masa yang sama dalam perlembagaan negara. Seperti pelbagai agama. Lakum dinukum waliyadin. Maknanya Islam tidak menyekat agama lain. Kerana bagi kamu urusan agama kamu, bagi kami urusan agama kami. Dan dalam memperkasakan Islam, sebagaimana yang berbahagia ahli panel pertama Al-Fadhil Ustaz Ramli dijelaskan tadi berkaitan dengan dana peruntukan ratusan juta untuk memberi agihan kepada pendakwah-pendakwah seperti imam, Siak, Bila dan sebagainya. Bagaimana selama 60 tahun kita telah melihat pemerkasaan masjid sebanyak 6,412 masjid, 17,766 buah surau yang berada di seluruh Malaysia yang di bawah seliaan JAKIM. Kemudian bagaimana wujudnya, bagaimana perbankan Islam
bagaimana pendidikan Islam, adanya IPT, IPTA Islamik, adanya daripada Kolej Sultan Zainal Abidin Kuza kepada Uniza, Queen dan sebagainya yang lebih mencorakkan kepada pendidikan holistik. Bagaimana guru pendidikan Islam GPI 57,456 orang. Jika dipecahkan sekolah rendah 43,217 orang dilahirkan. Sekolah menengah 14,239 orang guru pendidikan Islam. Semuanya ini untuk mendidik anak bangsa Melayu. Islam untuk diperkasakan supaya mereka ini dapat menjadi pelapis di masa hadapan. Itu tak termasuk lagi dasar pendidikan tahfiz negara. Tak termasuk lagi teras pembangunan ekonomi berpadu yang berlandaskan maqasid syariah. Bagaimana sistem muamalat, bagaimana sistem perbankan tanpa riba dan sebagainya. Dan kita kena akui, Malaysia merupakan pelupur. Malaysia merupakan peneraju keuangan Islam dunia. Keuangan Islam dunia diterajui, dipelupuri oleh Malaysia. Sehingga kan negara-negara Arab pun meminta bantuan profesional, bantuan teknikal, bantuan nasihat perbankan Islam daripada negara kita. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana pemerkasaan Islam itu berlaku sekaligus mendidik bangsa ataupun kehidupan umat Islam khususnya orang Melayu di Malaysia. Apatah lagi JAKIM yang telah menjadi pelupur sebagai satu hub Malaysia peneraju halal yang amat penting kepada umat Islam. Lebih-lebih lagi kita di Malaysia untuk memilih makanan, memastikan makanan umat Islam itu halal dan ini menjadi rujukan kepada dunia luar. Tak termasuk lagi dalam melaksanakan rukun Islam yang kelima, iaitu rukun haji. Bagaimana ditubuhnya institusi tabung haji. Bagaimana subsidi yang diberikan oleh kerajaan untuk mereka yang menunaikan haji pada kali yang pertama. Jumlah yang tinggi tapi hanya membayar sebanyak RM9,570 sahaja. Tak dibandingkan dengan kos yang meningkat. Tetapi semua ini dibuat untuk memperkasakan Islam bukan sekadar dari segi ekonomi tetapi ibadat dan sebagainya. Sehingga negara kita menjadi negara yang pertama pilihan Arab Saudi untuk memilih Malaysia mendapat imbasan awal. Tak perlu lagi kita bersusah payah beratur, nak cop pasport dan sebagainya. Jadi pengiktirafan ini diberi bukan sewenang-wenangnya, tetapi kerana komitmen kerajaan yang ada. Ulama dan umarak bergabung mencorakkan kejayaan dalam mendidik indeks maqasid syariah Malaysia yang pernah dilancarkan oleh kerajaan sebelum ini. Jadi akhirnya Malaysia contoh negara Islam yang terbaik pernah diakui oleh Syekh Yusof Qaradawi yang bahawasanya Malaysia ini menjadi rujukan kepada contoh dunia Islam. Jadi kita mengharapkan semoga Malaysia hari ini kekal negara yang dirahmati Allah, negara yang baldatun tayyibatun warabun ghafur. Dan apa yang saya ceritakan ini berlaku pada 60 tahun lepas. Sewaktu pentadbiran Kerajaan Barisan Nasional ditunjangi oleh Melayu Islam iaitu daripada Parti UMNO. Maka saya rumuskan sebagaimana pendapat ataupun tekanan serius yang diberikan oleh ahli tenor yang pertama, Al-Fadhil Ustaz Ramli, berkaitan dengan inilah masanya. Inilah ketikanya. Apabila umat Islam kita lihat digabungkan. Digabungkan dalam satu bentuk yang besar daripada UMNO, PAS, PBBM, khususnya terus terang saya katakan daripada PAS yang melaungkan segala-galanya berkaitan dengan perlembagaan, berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan ibadat dan sebagainya. Maka saya ulangi sekali lagi, inilah masanya. Kerana kamu ahli parlimen sekarang ini berada dalam satu kelompok yang besar, kuasa berada di tangan kamu. Ujian Allah kepada kamu untuk melihat apa yang kamu laungkan selama ini, kamu kotakan ketika mana kamu diberi mandat. Bagaimana saya tertarik dengan kata-kata Al-Fadhil Ustaz Ramli, rupuk di padang merbuk masih lagi menagih supaya rentetan RU355 perlu dilaksanakan untuk menegakkan maqasiduddin, iaitu 5 prinsip
Islam. Agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Wallahu a'lam. Besarnya Ustaz ya. Terima kasih. Terima Ya. kasih Ustaz Rujahan. Besarnya harapan rupuk di Padang Merbuk tu Ustaz Ramli ya. Betapa mengharapkan betapa Islam itu perlu diperkasakan. Tetapi dari cerita Ustaz Rujahan tadi, saya melihat data yang disebut itu, kita melihat benda itu berlaku, kejayaan kecemerlangan Islam di Malaysia itu berlaku pada beberapa tahun yang lepas. Saya nampak begitulah ya Ustaz ya. Jadi kita pernah berada dalam satu keadaan yang mana negara kita Ustaz Ramli dilihat sebagai satu negara besar dari segi pencapaian Islam sehingga kita menjadi contoh kepada negara lain. Dan sebagaimana Ustaz Rujan sebut tadi, ini masa. Kali ini dengan ini kalilah dengan keadaan jumlah ahli parlimen Islam yang sangat ramai di parlimen hari ini, yang sewajarnya kita mampu mencapai tahap yang lebih baik. Sebagaimana Ustaz Rujan sebut tadilah, ini satu ujian kepada mereka, juga ujian kepada kita. Bagaimana kita nak menilai mereka pula Ustaz Ramli. Ini perlu harus dilihat. Sebab itu kadang-kadang bila saya bercakap dengan audiens, saya bercakap dengan Ustaz Ramli, kita melihat grassroots. Grassroots di bawah, bagaimana mereka melihat pencapaian ulul amri, pemimpin kita. Dekat makin tengah malam makin sedap pula bercakap Ustaz Rujahan ya. Ustaz Ramli peringkat awal tadi nampak tak berapa nak juru mana, tapi bila hujung peringkat gulung dah. peringkat gulung dah ya, peringkat gulung. Jadi tak apalah, sebab insya-Allah program Camek Sokmo ni sentiasa ada. Mungkin ada perkara-perkara yang akan kita ulang pada rancangan-rancangan yang akan datang. Walau bagaimanapun, oleh kerana kita buat di Bumi Terengganu punca siaran Camek Sokmo kita pada malam ini, jadi saya nak bawa yang peringkat akhir lah Ustaz Rujahan ya, untuk Ustaz Ramli. Berdasarkan apa yang kita bincang dari awal tadi, saya nak melihat kepada senario negeri Terengganu sedikit. Negeri Pantai Timur, mungkin juga berkait dengan Kelantan lah. Mungkin sikit-sikit mungkin Ustaz Rujahan boleh juga mencelah nanti. Berpandukan kepada kerajaan negeri Terengganu dalam memberi syiar Islam. Kita tengok hari ini, seperti mana di Terengganu adanya bangunan seperti TTI Ustaz Ramli ya. Ada Taman Tamadun Islam, ada Masjid Kristen, ada Masjid Hadari, dan sebab berbagai bangunan-bangunan lain yang mencorak kepada Islamik lah. Kita juga ada institusi pendidikan seperti Kolej Al-Quran, Uniza yang asalnya Koza, Imtiaz, Madrasah Moden, maksudnya daripada setinggi-tinggi pusat pengajian untuk orang Islam, orang Melayu kita. Tapi kena ingat, Islam ini tidak semestinya untuk orang Melayu sahaja. Maksudnya untuk orang Islam ya Ustaz. Jadi daripada setinggi-tinggi puncak pencapaian ilmu sehinggalah ke sudut paling awal untuk mencari ilmu. Jadi bagaimana Ustaz Ramli, yang berbagi Ustaz Ramli melihat penerimaan masyarakat Islam negeri Terengganu hari ini, terutamanya golongan yang seperti mana saya sebut tadi, golongan kaum B ni, golongan grassroots ni, terhadap senario politik semasa di Terengganu, serta kejayaan-kejayaan tadi yang saya sebut dilihat memberi kesan kepada syiar Islam di negeri kita. Ustaz, sila Ustaz. Okay, terima kasih sekali lagi moderator, sahabat panel, Ustaz Rujahan. Kita ingat ini yang penghujung-penghujung lah. Ialah Sedikitlah kalau saya. kita mengambil tentang Terengganu, sudah tentu Terengganu merupakan sebuah negeri antara negeri yang memang dilihat dari segi sudut perkembangan Islamnya cukup ke depan, cukup hebat. Bahkan dari segi senario pendidikan Islam, sekolah-sekolah, bantuan, memang kita boleh katakan bahawa orang-orang di negeri lain merasa cukup cemburu dengan apa yang ada di Terengganu. Yang saya sebutkan ini merupakan perkara yang telah pun kita asaskan semenjak lama. Bahkan semenjak zaman Menteri Besar, khususnya Allahyarham Tan Sri Wan Mokhtar, dengan wawasan sihatnya mewujudkan banyak soal-soal untuk urusan syiar Islam, dakwah Islam dengan wujudnya Yayasan Islam Terengganu sebagai contohnya. Antara ini Yayasan Islam Terengganu ini yayasan yang berkaitan dengan Islam yang pertama di Malaysia. Yang pertama. Dari segi sejarah Ustaz. Ya. Begitu juga sistem muasasah gadaian Islam. Yang ada hari ini yang pertama di Malaysia dalam konteks kerajaan negeri buat. Demikian juga kita sedia maklum antara sebuah pusat pengajian yang begitu hebat, Kolej Agama Sultan Zainal Abidin yang sekarang sudah pun naik taraf menjadi Universiti Sultan Zainal Abidin, antara yang awal yang dilihat sebagai satu kaedah sistem pendidikan yang dalam konteks acuan Islam yang cukup hebat. Bahkan ramai pada hari ini yang ada dalam konteks selebriti, dakwah, forum dan sebagainya, orang hebat adalah lulusan daripada Khuzah itu. Maknanya Khuzah ni seperti gelombang Ya. Jadi begitu juga disambungkan oleh yang lain termasuk
mantan Menteri Besar kita yang lepas, termasuk Datuk Seri Idris, dengan wujudnya mercu tanda berkaitan dengan Islam. Bahkan dalam konteks pendidikan itu, kita rasa cukup terharu bila lahirnya sebuah pusat pengajian yang dinamakan Sekolah Menengah Imtiaz, School of Excellence, ya, yang menggabung jalinkan di antara akademik dengan soal-soal Al-Quran, hafazan dan saksiah. Yang ini cukup dirasakan suatu penonjolan yang cukup hebat dari segi pendidikan. Jadi nak beritahu bahawa kita sudah buat, Terengganu sudah ada. Jadi kerajaan yang ada pada hari ini, teruskanlah. Tak apalah, tambah dengan 3D lagi baik. Apa semua ada. Tapi teruskan yang baik ini. Tapi ingat bahawa dah keadaan sekarang ini sebenarnya kalau dalam konteks di negeri Terengganu kita, nak dikatakan soal-soal menyediakan infrastruktur pembangunan, soal-soal begini, saya ingat dalam konteks negeri Terengganu kita sudah cukup. Yang rakyat nak tengok sekarang ini bagaimana kerajaan yang ada pada hari ini boleh laksanakan pertama soal menjaga kebajikan rakyat. Ya. Baru ni rakyat tersepit. Bukan setakat dengan COVID. Tapi ada satu benda yang berlaku yang cukup sejarah saya rasakan juga. Krisis air. Bila krisis air. Bukannya krisis air 1.0, datang krisis air 2.0 lebih lama lagi. Ya, menyebabkan ada orang patah rasa berat belakang untuk pikul air, ada orang tua tak boleh ni. Ada yang apa banyak dia. Jadi saya katakan ini soal kebajikan. Mungkin kerajaan yang ada perlulah bagi untuk bantuan kecanaan. Dan di samping yang lain sudah tentu rakyat di Terengganu pada hari ini pada dasarnya kita bukan nak sebut apa tapi menagih. Ya, enakmen kesalahan jenayah hudud dan qisas di Terengganu sudah pun digubal, telah dilulus, telah diperkenalkan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan pada tahun 2002. Maka antara rakyat nak tengok, laksanakanlah. Ya, laksanakanlah. Sebab ini perkara besar yang nak dibawa. Ya, bercakap tentang soal pembangunan, soal apa, saya ingat bukan soal kerajaan hari ini nak cakap benda tu. Kerajaan hari ini perlu jaga soal kesejahteraan rakyat, soal kebajikan rakyat, kecanaan kepada rakyat, dan soal yang lebih besar soal memartabatkan, memperkasakan Islam seperti mana yang dilakukan. Jangan nanti kita nanti akan yalah ayat yang kita selalu bacakan termasuklah kita, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bercakap sesuatu perkara yang kamu tidak lakukan. Amat besar kemurkaan di sisi Allah bagi orang-orang yang bercakap tetapi tidak lakukan. Dan kita tak nak nanti benda-benda yang lain, ayat-ayat ni akan terpalit kepada yang bercakap. Seperti contoh, ya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang dihukum yang diturunkan oleh Allah, maka dia adalah orang kafir. Jangan ayat ini terpalit kembali kerana kita menyebutkan perkara itu kepada orang dulu. Hari ini Allah berikan peluang, Allah nak tengok kita buat atau tidak. Kita mampu atau tidak. Ya, itu yang saya katakan. Dan mudah-mudahan apa pun sebenarnya Cikgu Umar, walaupun saya bercakap begini, biasalah kita orang politik, saya orang politik. Ya, tapi ada konsep muafakat dan sebagainya apa semua. Tapi ialah, tak maaf, kalau di Terengganu ni kita tak nampak muafakat tu. Di Terengganu kita tak nampak muafakat. Kat mana muafakat pun saya tak tahu kat mana muafakat. Ya. Tak berapa nampak kerjasama. Ya, jadi tak apalah. Yang penting kita nak jaga yang mana yang terbaik. Sudah tentu yang jadi kerajaan, kerajaan yang ada yang jadi ni, dia jadi ketua, dia kalau soal muafakat dia yang kena ajak kita. Dia yang kena bawa kita. Dia yang kena bawa masuk kita dan sebagainya. Kita ni orang duduk bawah. Ya, dialah yang kena tu. Jadi apapun kita insya-Allah kita mengharapkan yang terbaiklah kepada rakyat ni kita kan insya-Allah. Okey, terima kasih. Terima kasih Ustaz Ramli ya. Jadi saya ingat dalam di penghujung rancangan kita ya, mungkin Ustaz Rujang ada nak sebut satu dua perkara kalau nak tambah berkaitan dengan kesan pemerkasaan Islam ini kepada kita orang Islam dan juga terutamanya orang Melayu lah, kalau ada satu dua tambahan lah sebagai satu kesimpulan pada malam ini Ustaz. Sila Ustaz. Ya, terima kasih Tuan Moderator. Assalamualaikum. Secara rumusannya ataupun secara akhirnya kita melihat tidak perlu kita berretorik berkaitan dengan
slogan sebagaimana dikatakan ada memberi slogan gelombang ummah mendahulukan rakyat, agenda transformasi ummah, bertani satu ibadah atau apa jua agenda, apa jua slogan. Yang paling penting kita tidak nak lihat kepada teori. Yang penting kita nak melihat kepada praktikal. Apa yang kita bincangkan pada malam ini ialah berkaitan dengan memperkasakan Islam. Sebagai contoh, tidak ada gunanya kita mengatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tetapi hakikatnya rakyat merana. Tidak perlu kita menggunakan perkataan Islam indah-indah kedengarannya seperti jolukan negeri serambi Mekah, tetapi kadar HIV meningkat, pelacuran di sana sini. Jadi kita tidak nak menggunakan kedaulatan ataupun al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih itu kepada perkara yang boleh dilihat oleh orang bukan Islam, yang bahawasanya Islam ini hanya sekadar berretorik. Maksudnya saya, slogan ataupun apa yang perlu dibuat itu mesti apa yang disebut itu perlu selari dengan apa yang perlu dibuat. Apa yang dibuat. Sebagaimana yang dibaca ayat daripada tadi berkaitan dengan ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alu. Kenapa kamu bercakap tapi kamu tidak buat apa yang kamu cakap? Kabura maqtan indallah. Amat besar kemukaan di sisi Allah, antakulu ma la taf'alu, kamu cakap tapi kamu tidak buat. Okey, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Satu terakhir, sabda Rasulullah SAW juga telah mengatakan kepada Abu Hurairah, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak tengok kamu pada luaran kamu, pada harta kamu, tapi Allah melihat kepada qulubikum wa amalikum. Maknanya hati dan juga perbuatan kamu. Jadi akhir sekali ialah kita tidak boleh berretorik, yang penting ialah laksanakan apa yang telah kita wawarkan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Saya rasa kita sampai ke penghujung. Jadi untuk program Cakmek Sokmo pada malam ini, pihak kami mengucapkan terima kasihlah kepada yang berbahagia Ustaz Muhammad Ramli Nur selaku panel yang pertama, dan yang berbahagia Ustaz Rujahan Abdul Rahman daripada Kota Baru Kelantan, bukan dekat tu. Kita bertemu malam ni secara Google Meet. Tapi inilah yang kita nak fahamkan bahawa norma baharu, kita tak boleh lagi untuk bertemu majlis ilmu dalam keadaan berdepan, tetapi kita bertemu secara maya. Yang penting maklumat ini sampai kepada setiap yang mendengar program kita pada malam inilah. Daripada awal tadi Ustaz sebut dari segi perlembagaan, kemudian ditambah penjelasan oleh Ustaz Rujhan berkaitan dengan kejayaan-kejayaan pencapaian yang pernah kita capai dalam keadaan pemerintahan yang elok pada beberapa tahun yang lepas. Bukan kita kata pemerintahan sekarang tidak elok. Saya ingat dengan keadaan pemimpin Islam yang lebih ramai itu, kita mampu membuat lebih baik Ustaz ya. Mampu berkemampuan membuat lebih baik. Jadi kita sama-samalah berhadap dan berdoa walau bagaimanapun kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama kita pada malam ini, yang sama ada yang mendengar pada malam ini ataupun mungkin siaran ulangan pada masa hari-hari yang akan datang, tetapi kita ambillah tajuk pada malam ini memperkasakan Islam, sebuah perjuangan sebagai satu tanggungjawab bersama. Sebagai satu tanggungjawab bersama untuk kita terus memperkasakan Islam dan memperkasakan bangsa kita, memperkasakan tanah air kita, negara kita, bukan sekadar bercakap tetapi sama-sama bertanggungjawab. Jadi sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat sebagai panel dan juga kru yang berada bersama pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak kerana menjemput kami sebagai moderator dan juga panel. Sekurang-kurangnya program kita pada malam ini mampu menjentik minda ataupun membuka pemikiran bersama supaya kita dapat memperkasakan Islam lebih baik dan kita jadikan permekasaan Islam itu sebagai satu perjuangan kita bersama. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.